walafiat ya. Okey, hari ini saya kembali dengan satu lagi cerita. Tapi sebelum kita memasuki segmen Aperture kita hari ini, tolonglah subscribe, okey, follow, like, tekan bell loceng tu kan, dan buat saja apa yang patut. Terima kasih. Dan sekarang hari ini dalam topik kita nak cerita tentang seorang yang namanya Nick Vujicic. Nick apa? Nick Vujicic ni adalah seorang yang lahir dengan penyakit yang amat kronik. Hari ini kita nak bercerita tentang seorang idola saya. Dia tak mempunyai tangan ataupun kaki sejak lahir, tapi berjaya mengecapi kejayaan yang jauh lebih daripada kebanyakan antara kita. Dia mencapai sesuatu yang mustahil dan tanpa had. Nick Vujicic lahir dengan penyakit, kan? Nama penyakit dia Tetra Amelia Syndrome, di mana mereka yang ada penyakit ni kan akan lahir tanpa kaki dan tangan. Bila bapanya melihat bayi tu buat kali pertama, kan, dia hampir-hampir pengsan. Dan perasaan dan harapan ibunya pun hancur berkecahai, musnah. Dan ibunya enggan mendukungnya selama berbulan-bulan lamanya. Dengan perjalanan arus masa, mereka pun terimalah takdir akan keadaan anak mereka dan mencuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik buat bayi itu. Tapi mereka rasa sedih dan risau akan masa depan Nick. Mereka sedar anak mereka akan menghadapi banyak cabaran dan mengalami kesengsaraan hidup. Mereka bertekad untuk menolongnya seberapa yang boleh dan berada di sampingnya menghadapi segala cabaran. Nick bukan saja terpaksa bergelut dengan kekurangannya secara fizikal, tetapi juga mental dan emosinya yang begitu tertekan. Di sekolah dia sentiasa dibuli. Oleh kerana rupa parasnya, dia sentiasa ditertawakan dan dipulaukan oleh kanak-kanak lain. Hidupnya semakin terasing dan dia rasa terpencil hari demi hari. Mental dan emosinya menjadi begitu lumpuh, lebih lumpuh daripada badannya. Budak kecil ni telah mengalah dan memutuskan yang tiada harapan untuk hidupnya. Aku berkata pada diriku sendiri, cukuplah. Segala pembulian di sekolah, segala usikan, dan ibu bapaku yang rasakan aku tak akan jumpa sesiapa yang akan mencintaiku. Aku pun tak tahu kalau aku mampu berdikari selama aku hidup di dunia ni. Kalau hidupku ni tak ada hala tujuannya, apa gunanya? Kalau keperitanku takkan hilang selama-lamanya, aku nak keluar. Insan tanpa visi. Mati. Aku tak boleh lihat apa-apa pun kebaikan dalam hidup ni. Aku dah mula mati di dalam. Aku tak pernah lumpuh sehingga aku putus asa. Dan pada masa umur Nick 10 tahun, dia telah bertekad untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tiap kali dia nak membunuh diri, satu imej bermain di kepalanya. Gambaran imej ibu bapanya yang menangis kerana tidak dapat menolong anak mereka. Itu saja satu-satunya sebab dia tak membunuh diri. Dan kerana dia tak nak ibu bapanya sedih dan mengalami kesedihan yang tak dapat diharungi mereka. So, selepas bertahun-tahun mengalami depresi, pada masa umurnya 17 tahun, Nick terbaca tentang seorang lagi insan cacat yang tidak membenarkan kecacatan dari mengongkongnya. Beliau mendaki bukit, belajar berenang dan macam-macam lagi. Nick tidak mempunyai kaki ataupun tangan, tapi tiba-tiba dia rasakan itu bukan lagi penghalang. Dari hari itu, perspektif hidup Nick berubah. Dia tidak lagi hendak benarkan kecacatan menghadkan kejayaan hidupnya. Dia berhenti mengeluh dengan apa yang dia tidak ada. Dia mula bersyukur bagi apa yang dia punyai. Mulai pada masa itu, dia bertekad untuk tidak membenarkan kecacatan menjadi penentu hidupnya. Dia berjanji pada diri sendiri, dia tidak akan berputus asa lagi.
Jika aku tak diberikan keajaiban, aku akan menjadi keajaiban. Pada umur yang amat muda, dia mengasaskan organisasi amal Life Without Limbs. Dan dia juga menjadi pakar motivasi antarabangsa, di mana ceramah-ceramahnya kadang-kadang satu stadium penuh, sampai 20,000, 30,000 orang datang mendengar ceramah dia. Dan dia juga menjadi penulis terkemuka. Pada tahun 2008, dalam salah satu ceramahnya, dia bertemu dengan seorang wanita, jatuh cinta dan berkahwin. Dan kini Nick adalah bapa kepada 4 orang anak yang sempurna. Tiap hari Nick memberi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dan dengan kecekalan untuk hidup tanpa had, tiada yang mustahil baginya. Walaupun tiada kaki dan tangan, Nick menikmati hidupnya dengan sepenuhnya. YouTube penuh dengan video-video bagaimana Nick berenang, bersenam, basuh pinggan, naik tangga, bagaimana dia boleh jatuh dan berdiri dengan sendiri dan macam-macam lagi. Dia suka melukis, berenang. Dia juga boleh terbang. Dia juga boleh terjun. Dia juga boleh terjun daripada kapal terbang, skydiving. Dia juga bermain golf dan juga surfing. Jadi, bagi tahu saya, apa alasan anda? Ingat, walau berapa kali sekalipun anda kecundang dan gagal, anda dikurniakan kekuatan untuk mengubah takdir anda. Mungkin anda tidak dapat melihat jalan keluar hari ini. Ia tak bermakna tiada solusinya. Memang kita perlu membuat penyesuaian sepanjang liku-liku hidup kita. Sebab hidup memang tak sentiasa sempurna. Tapi hidup ni sentiasa worth living. Rakan-rakan YouTuber sekalian, tujuan saya buat video ni kan sebab ada seorang kawan saya yang sekarang tengah depressed. Jadi saya nak buat skrip motivasi sikit lah agar dia dapat mendengar cerita ni dan mungkin ia akan memberi dia ilham atau idea untuk dia bangkit balik. Dan anda juga mungkin mempunyai kawan-kawan atau kenalan yang hilang pekerjaan atau tengah depressed, tak cukup duit, banyak cabaran, tak macam mana nak hidup zaman COVID macam ni kan, duduk rumah je, tak boleh pergi kerja pun tak tahu ada tak ada. Jadi mungkin you boleh share dengan dia so that dia boleh study balik tentang cerita Nick Vujicek ni, pergi ke YouTube, tengok cabaran yang dihadapi dan macam mana dia boleh atasi challenge-challenge yang dia ada dalam hidup dia, dan mungkin ia boleh menjadi sesuatu inspirasi untuk rakan-rakan kita. Tolong share. Terima kasih. Jumpa lagi.